Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah petang ni saya nak cerita sikit lah pasal madu, berjenis madu. Tapi sesi ni saya nak cerita pasal madu sidir, madu sidir Yaman. Dan saya pun baru tahu beberapa bulan ni ada madu sidir daripada kaki pergunungan Himalaya, sama daripada Afghanistan, Pakistan. Kan yang ni murah sikit lah, yang murah banyak. So madu sidir, sidir perkataan Arab kan, maksudnya pokok bidara lah. Jadi lebah menghisap bunga daripada pokok bidara. Jadi madu dia, ciri-ciri madu dia sangat pekat. Dan dikatakan madu yang paling mahal di dunia adalah madu sidir Yaman. Madu sidir yang di pegunungan Himalaya tu murah. Murah pun ratus jugalah. Tak dapat puluh-puluh, ratusan jugalah. Saya ingat dalam 200 ke macam tu lah. Tapi madu sidir Yaman paling mahal. Dan dia ada bermacam-macam kategori, sampai ribuan pun ada per kilo, sekilo. Tapi saya pun beli yang 100 punya lah, yang 300 gitu kan. Kita beli sikit lah, 10 kilo 250 gram dalam RM70, RM80 gitu kan. Okay. So apa kelebihan madu sidir ni? Tak kira madu sidir Yaman ataupun madu sidir daripada Afghanistan, Pakistan. Rasa dia lebih kurang sama. Tapi madu sidir Yaman saya perasan lagi pekat. Dia lagi kental, sebab kandungan air, moisture content dia lebih rendah. Dan dia juga bermakna Brix ni mengukur kandungan gula dalam madu tu, kandungan gula. Apa dia panggil soluble solid content, TDS, total soluble TSS, total soluble solid, ataupun total dissolved solid, TDS atau TSS. Okey. Itu menunjukkan bahawa kandungan gulanya yang paling tinggi, pekat. Tapi walaupun demikian, dia tidak membentuk kristal, disebabkan kandungan gula fruktos tinggi. Fruktos ni walaupun dia tepu, maksudnya kandungan dia maksimum lah. Kandungan dia tepu, tapi dia tidak membentuk kristal. Walaupun saya tak pasti dalam peti sejuk bahagian refrigerator dia crystallize ke tidak. Saya tak pernah check pun kan. Mungkin tak, sebab fruktos sifat dia berbeza daripada glukos dan sukrose. Kalau glukos, sukrose dia mudah crystallize. Kan dekat bahagian bawah botol tu bekas madu, dia jadi kristal, hablu-hablu gula kan. Dia jadi macam biji berpasir-pasir kan. Ada madu-madu macam tu. Tak semestinya madu tu madu yang tak asli ataupun madu yang dicampur dengan gula, tak. Sebab bergantung kepada bunga yang dihisap oleh lebah. Ada bunga yang mengandungi kandungan glukos yang tinggi dan sukrosnya lebih tinggi kan. Gitu Alright. So saya nak cerita tentang kelebihan madu sidir ni. Tak kira lah daripada Yaman ataupun daripada Afghanistan, Pakistan. Okay. Disebabkan kemanisan yang tinggi dan tahap asam, kandungan zat masam, keasaman dia rendah. Dan dia Brix dia, saya rasa lah, saya tak pasti, saya tak pernah check, lebih daripada 80 memang confirm, insyaAllah. Tapi saya rasa sekitar 82, 83 ataupun 84 Brix dia. Tak ada madu yang setinggi tu. Madu kita tempatan tropikal di bahagian khatulistiwa ni, madu tualang tu sekitar 75, 76 kan. Yang cair-cair tu memang kandungan Brix dia rendah. Madu Australia pun dalam lingkungan 79, 80. Madu-madu Ashifa, Al-Wiqayah, saya selalu makan Al-Wiqayah. Dia murah, sekilo dalam 44, 46 ringgit. Itu pun dia punya Brix dalam lingkungan 81 ke macam tu.
81, 82. Tapi madu Yaman saya rasa mungkin 83, 84. Mungkin lah, saya tak pernah check sangat kental, nak tuang pun susah, lambat slow, nak kena sabar tunggu kan. Okay, so lebah yang hisap bunga pokok bidara Mekah yang di Yaman. Pokok bidara Mekah ni yang spesies dia dipanggil Ziziphus. Ziziphus, semua pokok bidara spesies dia dimulai dengan genus Ziziphus. Zizyphus, Ziziphus. Ziziphus apa? Spina Christi. Bukan Ziziphus Mauritiana, itu India punya kan. Ataupun yang Siam, bidara Siam. Ataupun Ziziphus Jujubi, itu bidara Cina, red date semua tu kan, itu Cina punya. Siam punya dengan India dipanggil buah bidara yang besar-besar, yang manis tu kan. Itu Ziziphus Mauritiana kan. Daun-daun dia pun lebar-lebar, dan dia pokok dia, duri dia pendek-pendek dan kurang. Duri dia tak tajam, tak panjang lah, dan jarang-jarang. Tapi pokok bidara Mekah ataupun bidara liar, di sini dipanggil bidara liar lah, ataupun bidara kampung. Dia tumbuh sendiri biasanya. Kadang-kadang tepi-tepi kampung, tepi masjid, depan masjid, orang guna daun dia untuk mandi mayat kan. Kadang-kadang dia tumbuh sendiri lah, kita tengok dah ada kan. Dan boleh beli benih dia di nursery, kedai-kedai nursery yang jual pokok-pokok bunga, pokok-pokok buah, pokok sayuran, dan pokok-pokok herba. Biasa dia juga jual benih pokok bidara. Tapi biasanya dia cantuman tunas antara pokok bidara kampung, bidara Mekah, dengan bidara yang komersial. Dipanggil apa? Bidara komersial lah, bidara Siam atau bidara India, campur kan. Alright, saya nak cerita pasal madu kan, nak cerita pasal pokok bidara madu bidara lah. Bukan madu bidara yang saya buat tu, itu lain. Ini madu bidara daripada negeri Yaman lah biasanya, Yaman, ataupun daripada Afghanistan, Pakistan. Australia cuba buat madu bidara. Dia berternak lebah dan beri makan pokok bidara, bunga pokok bidara, tapi hasil madunya terlalu sedikit. Dia terpaksa campur dengan pokok lain, bunga-bunga pokok lain kan. Jadi tak jadilah madu bidara kan. Dia kata dia punya yield madu dia sedikit sangat, jadi tak menguntungkan. That's why lah mungkin lah madu sidir ni mahal. Dia punya manisan dalam bunga bila lebah hisap tu sedikit. So mungkin per ekar pokok yang ditanam dengan ada bunga tu, bila lebah dibela dan hisap bunga dia, dia punya hasil madunya kurang lah, banding kalau kita ternak madu di kawasan ladang pokok macam pokok longan, pokok akasia kan, pokok anggur, pokok-pokok lain lah kan. Okay, alright. So madu sidir ni khasiatnya yang paling baik adalah untuk merawat penyakit dalam perut, khususnya penyakit gastrik dan GERD, angin-angin, kembung, lemah penghadaman, makan tak boleh makan lebih sikit, ataupun masuk makanan je rasa macam nak meloya, ada yang angin, macam nak muntah, itu dah seperangkat GERD kan, asid dah naik ke atas, asid reflux kan, teruk. So madu sidir Yaman madu sidir Yaman atau madu sidir Afghanistan, Pakistan tak kisah, madu sidir dua tempat ni je yang setahu saya lah setakat ni kan. So cara makan ni macam mana? Ambil satu sudu besar, kalau nak guna sudu plastik ke, sudu kayu, sudu nipah, kabung ke, lagi bagus lah kan. Okay. Kalau tak ada, gunalah sudu besi pun tak apa, InsyaAllah. So satu sudu besar dituang dalam cawan. Saya ada tunjuk itu kan dalam video saya sarapan yang terbaik waktu pagi kan. Itu madu al-wiqayah daripada Arab juga lah, Arab Saudi, tak salah saya. So tuang dalam cawan. Lepas tu bawa tuang air kosong lah, air kosong, tak payah panas, air biasa, suhu biasa, air normal je, air kosong biasa je. Tuang setengah cawan lah. Kalau secawan dia tak manis, tak sedap lah kan, tawar lah pula kan. Setengah cawan ke 1/3 cawan.
Kacau. Minum. Sebelum makan apa-apa masa perut kosong, lepas solat subuh ke ataupun orang bangun tahajud kan, sebelum solat subuh boleh dia minum satu sudu besar. Jadi kita nak puasa nanti kan, sahur pertama kita ambil madu supaya perut kita tahan sepanjang kita puasa sebelum Ramadan, insya-Allah. Jadi lepas biarlah lepaskan 15 minit, 20 minit ataupun setengah jam, dia dah serap dalam darah kan, dia dah tidak dalam perut kita kan. Kalau ada macam radang sikit ke, merah-merah sikit, dia rawat. Madu ni merawat. Madu kan, kalau kulit kita luka kan, ataupun kena kudis ke apa, sapu kan. Kalau orang kena kudis akibat diabetes kan, diabetik punya apa tu, kudis kan. So ada kajian di USM guna madu, tapi madu yang berkualiti lah, madu yang tak ada fermentation. Fermentation maksudnya ada yeast fermentation, ada kuman lah, ada microbe tu, nanti dia infect pula dalam kulit kan. Madu yang biasanya madu yang pekat. Kalau madu yang pekat macam madu sidir ni, kuman tak boleh hidup langsung pada tahap Brix 80 ke atas. Apatah lagi madu Yaman ni, madu sidir ni dalam 80, saya tak silap 83, 84 lah silap saya. So kuman bakteria tak boleh hidup, memang tak boleh hidup, sebab dia sangat-sangat kontang, sangat kontang. Dia bersedut air dalam sel bakteria tu sampai dia kering kontang, mati. Berlaku dehidrasi dalam sel-sel bakteria kalau ada masuk termasuk dalam madu sidir, madu bidara ni. So insya-Allah dia macam sterile, boleh dikatakan sterile. Virus tak tahulah, virus wallahualam. So begitu bakteria, yeast, fungus semua tak boleh hidup dalam madu sidir, insya-Allah gitu. So khasiat yang utama sekali lah untuk merawat penyakit dalam perut kita, usus kecil, usus besar, itu saya tak pasti sebab bila dia masuk dalam perut, dia terus kena, dia kesan dia direct bila madu tersentuh, bila kita minum madu masuk ke tekak. Kalau sakit tekak pun dia dapat merawat tekak. Kalau nak rawat sakit tekak, tonsil ke, even kalau ada jangkitan corona ni kan, kita kemam sikit dalam mulut tu lama supaya dia kontak dengan tekak. Ada virus kat sini, dia boleh bantu aktifkan virus tu. Dan yang paling penting, dia bertindak secara indirect untuk boost immune ataupun menarik sel-sel immune, macrophage ataupun neutrophil ke apa-apalah, natural killer cell ke kan, untuk dia memakan virus-virus dekat bahagian tekak, bakteria ke virus lah, agent patogenik ni kan, gitu insya-Allah. Jadi khasiat madu sidir tadi untuk merawat perut dan kemungkinan usus kecil, sebab dalam perut dia mungkin diserap sikit, tapi kebanyakannya nutrien yang kita makan akan diserap dalam usus kecil. Jadi kesan makan madu ni dalam kawasan mulut, dia boleh bunuh bakteria dalam mulut, mikrob dalam mulut kita, tekak, esophagus, perut dan juga usus kecil. Sebab di usus kecil dia diserap glukos, fruktos, kalau ada sukros. Tapi dalam madu yang sidir, sukros saya rasa hampir tak ada lah, boleh kata tak ada. Glukos maybe very minimal, kalau ada pun less than 1% ataupun 0.1 ke atau 0.0 ke kan, hampir tiada lah. Dia mainly fruktos. Glukos ada, takkan tak ada, sebab gula dalam bunga-bunga adalah sukros. Macam gula putih itulah, tu sukros. Gula perang ke, molasses, semua molekul sukros, iaitu molekul yang terdiri daripada gula disakarida. Disakarida maknanya gula yang terdiri daripada monosakarida glukos dan monosakarida fruktos. Monomer glukos dan fruktos bercantum membentuk molekul sukros, itulah kita panggil gula kan. Jadi dalam perut
dan usus kecil dia dihazamkan oleh enzim sukres untuk menghasilkan glukos dan fruktos dan diserap dalam darah. Tapi madu sidir ni dia kebanyakannya mainly terdiri daripada fruktos, ya. Glukos mungkin ada sedikit, mungkin ada sedikit lah, tapi sangat sedikit lah. Jadi dalam madu ni bukan hanya ada gula saja, ada air sedikit. Mungkin kalau madu sidir ni tak sampai 15% lah saya rasa. Less than 20%, dan maybe less than 15%. Sangat sedikit air dia. Dan dia ada micronutrients, enzim dia, hormon enzim pada pokok lebah yang hisap dia kan. Lepas tu dia keluarkan balik madu tu dalam dia punya sarang kan. Dan enzim yang dalam bunga. Bunga tu ada enzim juga kan, daripada pokok yang hidup, kita tak panaskan. So enzim daripada pokok lebah, mulut lebah, dan enzim daripada bunga pokok bidara tu sendiri, manisan dia yang dihisap daripada bunga. Dua ada enzim, hormon pun ada kat situ. Dan insya-Allah kalau daripada plant based ada antioksidan, anti radang, komponen-komponen phytonutrient antioksidan dan anti radang. Asid phenolic compound, daripada phenolic, terbitan fenolik, dan asid phenolic, okey, derivatif phenolic, polyphenols, dan mungkin ada juga lah sedikit vitamin B kompleks, sedikit sangat, sedikit. Tapi khasiat madu sidir ni yang paling utama adalah untuk merawat gastrik dan GERD. Jadi saya dah amal makan madu sidir Yaman ni. Madu sidir kadang-kadang makan, kadang tak makan lah, sebab kadang-kadang stok habis kan. Untuk membuang angin. Sebenarnya bukan buang angin, dia menguatkan sistem penghadaman, sistem penghadaman, dan mungkin dapat membunuh juga bakteria patogenik dalam perut, macam pylorus tu kan, pylori tu kan, H pylori tu kan, maybe, dan yeast ke, fungus, even maybe virus jugalah. So virus, kalau antivirus daripada bahan-bahan alami ni, dia ada dua cara dia boleh aktifkan virus. Sama ada secara langsung, direct, ataupun secara tak langsung, indirect. Secara tak langsung maknanya komponen bahan aktif dalam bahan alami itulah. Kalau sini madu sidir lah kan, dia bolehnya aktif dengan pelbagai cara lah kan. Jadi secara tak langsung, maksudnya boost imun, ataupun dia boleh menyebabkan tindakan kemotaksis. Maksudnya dia menarik sel-sel imun ke tempat berkenaan, tempat yang ada bahan aktif tersebut lah. Dia tarik dan dia akan melawan virus, bakteria patogenik yang berada sekitar tisu tersebut atau dalam badan kita. Itu kemotaksis sifatnya. Dan juga dia meningkatkan sel-sel darah putih, sel B sel, T sel, B sel. B sel untuk menghasilkan antibody, T sel menghasilkan sel-sel natural killer kan, yang makan bakteria dan sel-sel yang dijangkiti virus, gitu. So yang ketiga tadi saya kata untuk merawat sakit tekak, batuk, dan juga sakit dalam perut, sakit perut, gastrik, GERD, insya-Allah dapat manfaat. Tapi saya dapat berjumpa dengan beberapa orang, dia takut makan madu. Even madu apa pun dia takut, semua dia takut. Dia kata madu tak sesuai untuk orang gastrik. Saya duk fikir macam mana, rupanya dia orang fikir begini, madu ni adalah gula, manis kan, manis mesti gula sukros, fruktos atau glukos tadilah. So gula akan menyebabkan apa dipanggil food maps ke apa benda kata, karbohidrat yang merangsang tindak balas fermentasi, menghasilkan gas dalam perut. Jadi dia takut nanti gas terhasil dan dia akan jadi anxiety ataupun pernafasan dia pendek, mengganggu pernafasan, setengah tu berdebar, anxiety semualah tu kan. Tapi sebenarnya tidak,
Ikut pengalaman tak. Cuma ada beberapa orang yang cakap lepas makan madu dia rasa pedih perut sedikit, lepas tu ada angin sikit. Tak apa. Cara nak makan bagi merawat gastrik bagi orang yang takut, kurang keyakinan dan takut dengan jadi kembung lah, jadi pedih lah, makan sedikit, setitik saja madu. Kalau takut sangat, ambil madu sedikit hujung sudu, larut dalam air setengah cawan, tak ada rasa apalah kan, suku cawan sikit je, setitik, dan minum madu tu. Ada apa-apa tak? InsyaAllah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa sebab setitik je, tak ada kesan apa pun. Tapi ini nak bagi psycho dekat kita lah, pada pesakit-pesakit yang dah jadi fobia nak makan madu. Kata madu ni gula. Yelah, madu tu memanglah gula kan, tapi dia ada khasiat dia, dia ada penawar, dia ada bahan ubat. Bahan ubat tu apa? Mikronutrien tu lah. Antioksidan, anti radang, ada enzim, ada hormon, dan ada unsur surih daripada mineral, daripada vitamin-vitamin. Semua ni dia merawat kalau ada luka, keradangan, merah-merah dalam dinding perut tu, even usus, ulcer, insyaAllah. Okay. Terbaik madu sidir. Nanti sesi lain kita akan cerita pasal kebaikan khasiat madu tualang pula. Madu tualang, madu kelulut, semuanya ada khasiat masing-masing dan khusus untuk penyakit apa. Ini saya nak cerita pasal penyakit gastrik dan GERD yang banyak orang kena dalam pengharapan angin kembung. Dan satu lagi madu sidir Yaman ni, madu sidir sangat bagus untuk merawat orang kena melayang-layang selalu kan, dizziness, vertigo, satu lagi vertigo. Wah. Dan satu lagi penyakit dipanggil chronic fatigue syndrome, CFS. Kronik, lemah je badan, kadang-kadang rasa macam badan ni macam daun layu. Tak larat je kan, bukan tak cukup tidur, bukannya stres, tapi tak larat, lemah, macam orang tak cukup zat atau tak cukup makan ke, macam orang tak cukup gula, hypoglycemia ataupun dah rendah. Sila makan madu sidir, insyaAllah dia berawat darah rendah, dah gula tak cukup. Walaupun gula cukup, rasa macam gula tak cukup pun boleh bantu rawat. Tapi sila makan sebelum sarapan, kalau boleh 1 jam, setengah jam gitu sebelum sarapan pagi, masa perut kosong. Itu terbaik untuk merawat perut dan usus kita, especially usus kecil. Dan juga dia mampu mengembalikan kembali microbiome, maksudnya bakteria baik dalam usus kita. Dia dah baik keradangan semua kan, dan kemungkinan dia melancarkan pergerakan jus gastrik. Jus gastrik tu bukan penyakit gastrik, jus perut kita lah. Perut kita ada mengeluarkan jus kan, jus asid, dan juga enzim dikeluarkan. Dia melancarkan. Dan apa tu, hempedu, jus hempedu kan, yang mengeluarkan hempedu, makan jus hempedu daripada hati kan, dia melancarkan tu. Itu semua untuk penghadaman makanan kita. Jus hempedu, jus gastrik, lepas tu jus pankreas yang masuk ke dalam usus kecil, tu untuk sistem penghadaman. So insyaAllah madu sidir dapat membantu tu untuk mengaktifkan, menguatkan sistem penghadaman kita. Jadi makanan kita makan taklah jadi masalah. Tak ada ni tak boleh makan, ni tak boleh makan, ni sensitif, ni sakit perut, ni pedih ulu hati kan, begitu. Itu maksud saya. So termasuk juga orang yang ada masalah ni apa tadi, masalah macam hypoglycemia lah, rasa macam tak cukup zat je, manjang macam tak larat je kan. Dan dia boleh membantu orang yang susah tidur juga. InsyaAllah. So amalkan madu sidir ni setiap hari. Tujuan dia kita buah madu dalam cawan, kemudian air masuk supaya dia madu tu tak memanaskan badan kita. Setengah orang tak makan madu, dia kata takut makan panas badan. Begitu, sama macam tu sekali. Sebenarnya panas badan tu menunjukkan darah dia lah yang tak bagus. Profil darah dia banyak makan makanan bergoreng, margarine, shortening, pewarna, perasa tiruan. Memanglah dia belaga. Madu bagi khasiat. So benda-benda yang ni fatty chemical, trans fat, makan goreng ni tak elok. So madu masuk, dia up metabolisme, benda nak dinyahkan lah kan.
Jadi kena minum air lebih sikit lah. Dan dengan cara kaedah tadi, masuk madu dulu cawan dan tuang air kemudian. Maybe ada tindak balas. Bila masuk madu, air dituang kemudian, dan kita kacau. Haba. Ada tindak balas masih ke haba ke? Kalau kita baca kimia dulu, kita tahu alkali kan. Alkali dalam air ke, air dalam alkali, asid ada masih ke haba, ada yang membebaskan haba, ada menyerap haba. Lebih kurang begitulah kot kan. Wallahualam, tak pernah buat kajian. Tapi memang ada efek. Tak panas badan kurang sangat kepanasan badan kita bila kita makan madu. Kita letak dalam cawan dan tuang air dalam dia dan kita kacau. Bukan sebalik, bukan buah air dan bau buah madu, kacau. Bukan macam tu Faham Alright, insyaAllah. So benda sangat bermanfaat untuk orang selalu rasa macam dizziness satu lagi, orang tak boleh berdiri lama. Berdiri lama pening. Maksudnya darah dia ditarik oleh graviti, tak boleh naik ke atas. Soalan macam saluran darah di bahagian kaki tu, arteri dia tu, arteri ke vena kot dia naik ke atas. Dia naik sampai ke atas. Vena dia tak ada pump kat otot keliling saluran darah vein tu. Ada otot tau. Otot tu sepatutnya dia mengecut untuk meningkatkan tekanan supaya darah tu naik ke atas sampai ke jantung dan pump ke otak. Barulah kita tak pening. Ini berdiri sekejap, berapa minit pun dah pening kan. Kan kita nak berdiri 1 jam, 2 jam, 3 jam pun tak pening. Berjalan lama sikit pun tak boleh. Pergi pasar raya pun dah pening kan. Especially orang ada gastric GERD ni, dia selalu masalah ni, anxiety panic attack tak boleh pergi pasar raya, tak boleh berjalan lama-lama sangat ataupun jumpa orang lama sangat ni semua ada faktor-faktor dia juga Jadi dengan makan madu sidir ni dapat mengelakkan pening melayang, dizziness ni waktu kita berdiri, especially waktu berdiri ataupun setengah duduk pun dah tak boleh. Itu teruk sangat dah tu. Gula darah di seolah tak boleh naik ke atas, tak boleh dipump. Macam sindrom POTS kan, postural orthostatic tachycardial syndrome. Itu satu sindrom lah. Tak apalah. Yang penting kita amal madu sidir, insya-Allah. Penyakit-penyakit banyak dia dapat rawat, dapat elakkan insya-Allah. So semoga dapat bermanfaat dengan video ni insya-Allah. Boleh amal madu sidir Yaman tadi untuk sakit tekak, batuk mungkin juga boleh membantu orang yang ada masalah corona dan mengelak sebagai pencegahan preventif daripada jangkitan corona dan dia mungkin dapat mengurangkan infectivity virus corona dalam sel kita kan. Ada virus tapi dia tak boleh masuk dalam sel pun dia tak jangkit kita, tak jadi apalah. Begitu Kemudian yang kedua dapat merawat penyakit gastrik dan GERD, membantulah. Dan yang ketiga, angin, kembung dapat dirawat juga dengan madu sidir ni, insya-Allah. Kan lemah sistem penghadaman gitu dan juga insya-Allah boleh membantu merawat ulcer kalau ulcer dalam perut kena tambah lagi kena ada cuka peraman cuka buah-buahan, kalau boleh organik. Yang tu kita cerita waktu lain madu digabung dengan cuka untuk merawat ulcer dalam perut, gastrik GERD semua sekali ada kaedah dia bukan main tuang macam tu lagi sakit kepengsan pula kan. Itu so kedua gastrik dan GERD kan. Yang ketiga, madu sidir dapat merawat angin, kembung, lemah penghadaman. Yang keempat, madu sidir ni dapat merawat kelemahan badan, letih, lemah, layu, dizzy. Vertigo dia boleh bantu juga insya-Allah. Tapi kena amal hari. Tak apa sampai berbulan-bulan pun tak apa insya-Allah doa banyak kan. Dan sindrom POTS tadi yang berdiri je pening, kan. Tekanan darah rendah ataupun gula rasa macam tak cukup dan dia dapat meningkatkan metabolic cell, maksudnya enjin sel kita, mitokondria dia dapat boost menggunakan kalori dibakar dan bagi tenaga. Dan orang yang sejuk, asal lagi sejuk tapak kaki tapak tangan. Ini banyak orang gastrik GERD dan anxiety panic attack dia rasa mengalami simptom ni.
So amal madu sidir insya-Allah dapat membantu mencegah dan juga merawat insya-Allah siapa yang nak kena So semoga bermanfaat ya insya-Allah. Boleh subscribe lah kalau sempat nanti insya-Allah, dan tekan notifikasi loceng tu so dapat notifikasi video-video yang akan di-upload kemudian nanti insya-Allah. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.